الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita di muka surat 8 rasanya. Wajib sembahyang itu 5 perkara rasanya situ dah. Wajib sembahyang itu 5 perkara. Pertamanya Islam, keduanya akil, ketiganya baligh, keempatnya suci daripada haid dan nifas, yang kelimanya masuk waktu. Ya, ada sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Taala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup masih Allah Taala beri. Syukur kita dapat Islam, dapat iman, dijadikan kita pula boleh taat patuh pada perintah dia, meninggalkan larangannya, masih bersibuk dengan bab ilmu pula tu. Diberilah kesihatan, kelapangan masa, dapat hadir pagi ini untuk berada di masjid ini meneruskan kuliah duha kita daripada kitab Hidayatul Sibyan. InsyaAllah kita dalam masjid ini main iktikaf sama-sama. Saja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif Allah Ta'ala, dan wajib sembahyang itu 5 perkara. Syarat wajib sembahyang 5 perkara. Baik, kalau ikut kita nak sambung ni masih atas dasarnya bab solat. Kita dah tengok tarif sekali lalu itu apakah yang dikatakan solat. Kita nak masuk syarat wajib. Jadi bila disebut syarat wajib, maksudnya bila ada ternafi syarat ni, maka ternafilah wajib sembahyang. Walaupun sembahyang kalau ada orang tanya umumnya apa hukum sembahyang, wajib. Tetapi bila syarat ni tak ada, maka ternafilah wajib. Baik, pertamanya Islam. Jadi bila Islam wajib, orang Islam wajib solat. Kafir tak wajiblah solat. Pasal apa tak wajib solat? Pasal orang kafir kalau dia solat pun tak sah. Pasal syarat besar dia sebelum dia nak solat mesti dia masuk Islam dulu. Satu tak wajib atau orang kafir sembahyang. Macam mana pun kalau sikit soal begini di atas wajib tu tak wajib, pasal ada benda wajib lebih besar pada dia, itulah masuk Islam. Kalau andai kata dia dengan sebab kafir dia, maka dia tak sembahyang. Dengan orang Islam yang tak sembahyang, orang Islam tak sembahyang berdosa tak? Kena seksa tak? Orang kafir tak sembahyang kena seksa tak? Ya, diseksa di atas tak sembahyangnya dia. Kenapa pula? Dah tak sembahyang semua kena, baik Islam ataupun kafir. Cuma di atas tuntutan untuk buat sembahyang tu tak ada ke dia, pasal syarat untuk dia sembahyang tu tak ada. Syarat untuk menyebabkannya diwajib atas dia tak ada. Kerana taklif besarnya orang kafir ni bukan sembahyang. Taklif besar dia syahadah dulu, masuk Islam dulu. Jadi betul gambar akidah, dia mengucap jadi Islam. Bila dah Islam baru ada syarat untuk mewajibkan dia sembahyang. Jadi selagi dia tak Islam, tak wajib lah. Macam mana pun atas kita bicara tadi, adakah mereka diseksa di atas tak sembahyangnya mereka? Ya. Macam mana orang Islam tak sembahyang pun salah, orang kafir pun tak sembahyang salah juga. Dan kafir kita bicara ni macam mana kita dah dasar belajar dalam bab akidah lepas. Kafir kita bicara ni kafir yang dah cukup syarat untuk dia masuk Islam, dengan istilahnya dipanggil kafir yang bukan ahli fatrah, kafir yang sampai seruan Islam. Kafir itulah. Adapun kafir yang tak sampai seruan Islam, memang tak wajib pun atas dia sembahyang, pasal memang dia kafir lagi. Yang wajib atas dia memang tak dapat tidak, mesti Islam dulu, masuk Islam dulu. Baik. Yang keduanya akil. Yang kedua syarat bagi wajib sembahyang ialah akal. Jadi keluar daripada tu tak berakal. Jadi siapa yang gila ataupun yang duduk tahap gila, istilah tahap gila ni tak ada akal lah. Antara tahap gila ni apa? Nyanyuk. Nyanyuk ni bila? Waktu dia nyanyuk tu lah. Gila pun bila? Waktu dia gila lah.
Satu orang gila pun sebelum, kalau katalah dia memang dah gila awal-awal daripada kecil, tak ada taklif lah kat dia. Tapi kalau dia asalnya orang biasa, lepas tu jadi gila, gila pula bukan jenis terus gila tu. Pasal ada orang gila, dia gila pada waktu-waktu tertentu. Istilahnya gila yang taqatta' kalau bahasa Arab, istilah gila yang terputus-putus. Ada situasi dia yang dia akan jadi gila. Orang gila macam ni kena ngaji elok-elok, pasal dia kena sedarkan diri dia. Waktu dia gila baru tak ada taklif. Bila dia gila tak ada taklif lah. Bila dia tak gila ada taklif. Dan ada hukum yang dia kena faham macam ni, insya-Allah. Pasal kita belajar akan datang lah, insya-Allah. Macam mana buat haid. Kalau buat misal orang haid, misalnya masuk waktu zuhur, waktu main haid tak boleh sembahyang lah. Cuma dia tak sembahyang lagi. Soal, bila dia berhenti haid esok kena sembahyang nak zuhur tu? Kena. Pasal dia dah berada dalam waktu. Tapi cuma tak ada nak sembahyang, tapi dah main haid, tak boleh lah nak sembahyang. Tapi adakah sembahyang yang dia tak dan sembahyang tu dia kena sembahyang? Ya, pasal dia dah duduk dalam waktu, sepatutnya dia kena sembahyang. Kalau dia sembahyang awal memang dia dan sembahyang, tapi dia tak sembahyang lagi lah pasal waktu tu luas. Sampai asar selagi tak habis waktu, masih ada waktu zuhur, tetapi tak ada nak sembahyang zuhur, dia mari haid. Adakah sembahyang tersebut kena solat? Ya. Dan kena qada lah istilahnya. Ya, pasal apa kena qada pula? Kan orang haid tak kena qada. Orang kena haid tak kena qada ni waktu memang haid dia tu. Jadi pada waktu yang belum datang haid tu, bila dia tak sembahyang dengan sebab tak sempat nak sembahyang, tapi sepatutnya dia boleh sembahyang, yang tu kena qada. Nak faham tu. Itu bab haid, kalau tuan-tuan boleh faham tu sama bab orang gila. Katalah dah masuk zuhur dia tak gila lagi. Pukul 3.30 waktu main panas ke, terlajak, lapar ke, sewil tu, gila tu kau, bofi bahasa itu. Asal ada orang gila macam tu kan. Ataupun gila tu sebab lain lah, macam sebab dia jadi gila lah. Peras dengan awet ke apa, gila seminggu gila. Bila seminggu gila, zuhur tu bila dia sedar itu, daripada gila dia tu, zuhur tu kena qada. Pasal apa? Pasal masa dia nak jadi gila pukul 3, saya buat misal tadi tu, sebelum pukul 3 sepatutnya dia boleh sembahyang, tapi dia tak nak sembahyang, dia jadi gila. Jadi serupa macam masalah haid, sebelum dia sembahyang, dia main haid, sedangkan waktu masih dia boleh sembahyang situ kan. Tapi dah dia gila, tak boleh nak sembahyang. Dia sedar pada gila, dia kena sembahyang. Istilahnya buat qada, dia kena qada tu. Pasal apa kena qada pula? Kena qada pasal yang qada tu bukan waktu gila dia, itulah waktu dia tak gila tapi dia tak nak sembahyang. Yang tu bab-bab yang nak kena faham lah. Kalau baca sekali lalu tu orang gila tak sembahyang, kita memang sedar, memang tahu orang gila tak kena sembahyang. Begitu juga tuan-tuan, ni sebab saya sebut tu orang gila, yang kita kena faham juga adalah nyanyuk tu. Kalau tak nyanyuk pun istilahnya istilah hilang akal, dah tak sedar, dah tidak ada kesedaran. Khususnya masalah ni hilang akal lah. Kalau sebut jika nyanyuk tu, jadi kalau katalah berumur seseorang dengan sebab tu jadi nyanyuk, jadi orang nyanyuk ni dia kena ada ilmu bab ni. Bab ni, waktu dia tak nyanyuk tu dia kena sembahyang. Waktu dia nyanyuk tu tak kena sembahyang. Dan peraturan ni macam mana bab haid tadi lah. Jadi kalau kata masuk waktu zuhur untuk nyanyuk, ataupun termasuk nyanyuk ni selalunya bab latah. Kadang jadi tu. Selatah ni kadang dia hilang akal. Zuhur sampai asar, kau masjid surau orang duk berhimpun ramai ucapan orang bersilat lah. Kata tengok nampak orang bersilat dia. Ngaji masjid okipan lampu. Duduk macam tu. Duk hilang kewarasan macam tu. Sampai asar, tapi zuhur tu patutnya dia boleh sembahyang. Dia sedar je. Kau apa ni? Tadi dah asar ke? Tak main zuhur lagi. Macam tu. Jadi dia kena faham status tu. Okey. Pasal bab-bab macam ni, setiap orang tu yang fardu ain kena belajar bab ni. Pasal setiap kita kena sedar sembahyang adalah wajib selagi ada akal. Contoh kita dalam bilik ICU, katalah masuk koma tu, bila koma tak sedar aksiden dengan apa ke, jantung macam mana nak tahu tak benda tu jadi macam-macam boleh jadi keadaan tu ke kita. Duduk dalam bilik penuh wayar ni. Kita ada akal sekarang ni. Tapi memang wuduk apa tak boleh. Yang tak boleh lah. Tapi sembahyang kena. Syarat memang tak boleh nak buat. Cuma dalam kaedah-kaedah kita belajar disebut oleh ulama dalam bab fiqh ni, walaupun kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua.
Kita memang tak boleh bangun, tak boleh menghadap kiblat, tak boleh ambil wuduk, tak boleh cuci najis dan sebagainya, pasal semua pakai wayar ni, duduk bilik ICU ni. Tapi sedar, pukul apa ni? Pukul 2, zuhur dah. Macam mana nak sembahyang ni? Bangun kan tak larat. Orang nak cabut wayar tak boleh, hospital. Kena maki kan doktor. Buat macam mana? Sembahyang apa yang boleh? Nak bangun duduk apa redah lah, badan pun tak larat. Sembahyang. Allah. Ya Allah. Baca apa yang sepatutnya baca. Sembahyang ya? Ya. Kalau andai kata mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Taat pada Allah Taala. Untuk dia tak boleh wuduk apa tu? Dia kata al-maisur la yasqutu bil masur. Yang ni termasuk dalam kaedah yang ulama sebut ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa-apa yang tak boleh dibuat keseluruhannya jangan ditinggal semua. Khususnya antara kita bicara ni ialah buat solat. Walaupun dia tak boleh sempurnakan solat dengan segala rukun dan syarat dia. Cuma nak ambil CP ni apa dia? Selagi ada akal, selagi tu kena solat. Selagi ada akal, selagi tu kena solat. Walaupun syarat solat semua tak ada, tapi solat tetap solat. Cuma akan belajar nanti akan datang. Bila ada syarat dan rukun yang tak boleh disempurnakan, andai kata dia sihat nanti, kalau masalah sakit, andai kata dia sihat nanti, andai kata pun masalah sakit, wajib dia qada yang dia sembahyang yang tak cukup syarat tadi. Tapi masa sakit tu, orang tanya selalu tu lah, masa sakit tu kena solat tak? Ya. Nak solat macam mana? Wudu apa tak boleh? Solatlah sekadar yang mampu. Sekadarlah yang mampu. Masih nak sebut tentang akil lah, berakal. Jadi yang kita kena faham pasal kita kadang-kadang ada waktu kita tak berakal. Jadi antara termasuk tak berakal ni ialah waktu tidur. Satu, kalau orang tidur tak sedar, masa dia tidur tu tak adalah taklif solat. Bila dia kena solat? Sedar. Cuma solat kalau dia tak berakal, istilahnya tak ada akal pasal dia tak sedar. Tapi kalau lepas waktu subuh dia jaga, tapi subuh dalam keadaan tidur, tu kena qada. Kalau andai katalah tuan-tuan esok tidur macam Ashabul Kahfi 300 tahun, tuan-tuan kena qada sembahyang 300 tahun. Tapi tak adalah Ashabul Kahfi belakang ni. Duduk kahfi, duduk dalam gua, betapa ada tu bodoh sampai tak sembahyang apa. Tapi tidur sampai 300 tahun belakang ni tengok raya tak ada dah, pasal benda tu mencari adat. Orang Taala buat untuk istimewa pada Ashabul Kahfi tu waliullah. Baik, asal saya nak sebut macam mana pun, kalau katalah kena tengok, kena penyakit tidur ke, kena ubat tidur ke, buat kemoterapi macam-macam lah penyakit-penyakit yang tu, kadang kena ubat tidur, dia tidur lah. Jadi kalau tuan-tuan tengok tidur sebulan kena qada. Pasal itu bukan istilah hilang akal, tu cuma tidur. Jadi hilang akal ni gila ni. Jadi kalau gila, tak ada apa pun dalam waktu yang kena sembahyang, dia sedar, tak kena sembahyang tu. Begitu juga masalah haid. Cuma dia ada waktu yang istilah waktu jamak. Kalau dia sedar pada waktu yang kedua yang boleh jamak, waktu jamak takhir, maka waktu pertama dia kena solat juga dan qada. Yang tu pun ada bab kita kena belajar nanti khusus dalam bab haid. Pasal bab haid ni masih pelaham bab tu. Pasal itu kaedah yang disebut oleh jumhur ulama. Walaupun kadang kita bab tu, walaupun sebut jumhur ulama, tapi kebanyakan kita tak belajar tu. InsyaAllah bab tu ke depan lah. Jadi asal nak sebutnya berakal tu. Jadi kalau tak ada akal maka tak ada taklif. Asal nak sebut sikit tadi masalah tidur. Satu, kalau tidur pengsan, pengsan pun dia kena qada kadar pengsan dia. Maksudnya pengsan seminggu. Pengsan bukan hilang akal. Dia istilahnya tak ada taklif pada masa pengsan tu. Tapi bila sedar, semua tempoh waktu dia pengsan tu kena qada. Serupa tu jugalah, kalau seingat saya duk ngaji dulu, tu guru sebut serupa masalah pengsan ni koma. Koma ni macam pengsan lah kan. Koma ni hilang akal ke? Tak, dia koma. Koma ni macam tidur dari sisi sudut, dia tak sedar apa keliling. Tapi dia bukan hilang akal, dia cuma koma, tak sedar. Tak sedar tu ialah tidur, tak sedar tu antaranya pengsan, tak sedar tu antaranya koma. Bangun sedar pada koma. Dari segi taklif apa yang kena saya sebut sekali lalu tadi, andai kata dia sihat, sepanjang sembahyang ni yang dia sembahyang dalam keadaan tak cukup syarat, dia wajib qada. Kalau tinggal langsung, itu berdosa besar gila ni. Pasal sembahyang tak boleh tinggal apa cara sekalipun. Di atas istilah ulama, sembahyang yang tak cukup syarat itulah dipanggil sembahyang hormat waktu. Itu istilah.
Istilah sembahyang hormat waktu ni maksudnya sembahyang apa daya yang boleh dalam keadaan sembahyang kita, solat kita tak boleh menyempurnakan rukun dan syarat, syurut wal arkan dalam pelaksanaan sesuatu ibadat, khusus kita sebut ni ke solat itu. Yang tu kalau kita lalukan dalam keadaan tak sempurna rukun dan syarat, bila kita boleh melaksanakan rukun dan syaratnya nanti wajib diqada semua ibadat yang ditinggal dalam tempoh itu. Pasal yang tu bukan istilah hilang akal, yang tu cuma tak sedar dengan sebab tidur, pengsan, koma. Cuma kalau ada beza sikit dengan orang yang tinggal sembahyang yang dalam keadaan jaga dan akal sihat ni, apa dia? Orang yang tinggal sengaja dalam keadaan sihat, dia wajib qada segera. Orang yang tinggal sembahyang dengan sebab tidur, koma, pengsan, pun ditinggal bukan tinggal semata-mata pasal tak boleh tinggal semata-mata, yang nanti dia kena qada pasal ada syarat yang tak cukup, menghadap kiblat, tak boleh wuduk, tak boleh najis, ada macam-macam syarat tak cukup tu. Dia si qada, dia kena qada, cuma qada dia tak wajib segera. Pasal apa? Pasal dia bukan sengaja tinggal solat, tapi dia tinggal solat kerana ada sabab, tapi tetap tak boleh tinggal solat, cuma kena qada je. Cuma saya nak sebut tadi apa beza antara orang yang dia sihat, tak ada masalah apa-apa, tapi tak sembahyang, dia wajib qada juga, cuma qada dia wajib segera. Tentu beza. Tentu beza. Pasal apa pula wajib segera? Kerana dia tinggalkan sembahyang dalam keadaan berdosa, yang dia dalam sihat, waras, akal ada, kesihatan ada, semua syarat untuk pelaksanaan ada pada dia untuk melaksanakan sembahyang, tapi dia tak solat, dia tak sembahyang, berdosa besar satu hal. Cuma bila dia nak betulkan diri dia macam mana, wajib qada semua sembahyang yang ditinggal dalam keadaan disedar dan jaga, dan tambah pula tinggal sengaja, yang tu wajib qada bersegera. Istilah bersegera ni maksudnya sedar-sedar je, faham kata dia salah, banyak dosa, tinggal sembahyang, untuk buat apa? Qada lah. Setakat mana yang larat buat, dah tak larat, qada ngantuk, tidur. Qada, lapar, makan, minum. Lepas tu dah makan minum ke tandas. Lepas tu ada masa lapang, buat apa? Qada ngantuk, tidur pula. Waktu bangun tidur sedar sikit, mandi sembahyang pakai baju apa? Qada. Itulah kerja dia. Pasal apa? Wajib segera. Wajib segera. Membanding orang gila dia, orang sakit tadi, orang yang istilah sembahyang hormat waktu tu. Okey. Tak sedar, masih gila. Isyak semayang kena qada tak ada. Kalau lepas subuh baru gila ya. Lepas semayang subuh orang duk wirid dia tak sedar. Jadi bukan pengsan, gila. Selalu orang gila babi lah macam tu, yang dia waktu tu lepas isyak baru sedar. Jadi Zuhur tak sedar, Asar tak sedar, Maghrib tak sedar, Isyak memang kena semayang. Cuma Isyak ni termasuk dalam waktu boleh jamak dengan Maghrib. Dia kena qada Isyak, dia kena qada Maghrib. Maksudnya Isyak kena semayang tu qada Maghrib. Pasal semayang Maghrib dan Isyak dua tu boleh jamak. Jadi mana waktu jamak, kalau dia sedar pada waktu kedua, waktu pertama kena solat juga. CP tu nak ambil. Tak, pengsan dan koma dia pasal bukan gila, dia hukum tidur. Betul tak? Aksiden koma sebulan, macam mana? Qada sebulan. Cuma beza dia tadi, apa dia? Tak wajib segerakan qada. Tapi kalau orang tanya kena qada tak? Qada. Pasal apa? Taklif ada, cuma serupa macam tidur lah. Orang tak sembahyang subuh, kena sembahyang tak? Cuma masa dia tidur tu tak kena sembahyang. Tapi bila dia sedar, kena qada tak? Ya. Boleh. Tentu beza dua keadaan tu. Kalau pahaman Wahabi, sikit Wahabi. Wahabi dia ajar tak? Pasal ada orang ajar ajaran Wahabi ni. Wahabi dia kata macam ni, sembahyang ke tak ada qada-qada. Dia kata Wahabi ni antara benda bodoh kat dia, jangan kata bab akidah, bab fiqh pun dia bodoh. Tuan-tuan cerdik ke?
pandai pada Wahabi. Wahabi ni pemimpin dia cakap macam ni. Semayang fardu kalau tinggal mana ada kodok-kodok, taubat habislah dosa kita. Mana ada kodok-kodok? Siapa? Dalam hadis sebut kodok ni orang tidur Orang tidur sedar kodok. Dalam hadis sebut orang tidur. Kalau orang sedar tinggal semayang tak kena kodok pasal tak ada hadis sebut kena kodok. Okey tak? Memang Wahabi hujah itu. Soal sikit, betul ke fahamnya tu? Dengar kan? Kalau tidur maksudnya tak sedar. Tapi bila sedar kena qada. Berdosa tak dia tinggal semayang dengan sebab tidur tadi tu? Tidak, pasal dia tak sedar. Tapi kena qada tak? Kena. Okay, faham nanti tu? Itu yang dalam hadis sebut. Orang yang dia sedar tapi tak semayang, berdosa tak dengan dia tinggal semayang? Berdosa. Untuk bila dia nak taubat kena qada tak? Wahabi kata nas tak ada. Yang ni nak kena faham ni. Kalau orang tidur yang tak berdosa, yang tak sedar dalam waktu pun, bila dia sedar kena qada, maka jawab. Sambung. Orang yang memang sedar sengaja tinggal semayang, lagilah kena qada. Yang ni yang nak kata Rasulullah, perkataan dia jawami'ul kalim. Yang ni yang ulama ahli sunnah, ulama fiqh kita faham apa maksud jawami'ul kalim. Istilahnya pendek, padat. Dia tak perlu cerita siapa tinggal semayang kena qada, tak perlu. Cukup dengan dia kata siapa yang tidur bila sedar qada. Cukup hukum tu. Macam dalam Quran sebut. Perlu ke Quran kata macam ni? Jangan terajang mak bapak kamu. Perlu tak? Cukup dengan kata wala taqul lahuma uffin. Kalau kata aku joring lah mak, jemur lah mak, pedak lah mak, dah suruh saya. Kalau yang tu tak boleh, sepak boleh tak? Wahabi dia akan kata macam ni, tak ada nas kata tak boleh sepak mak bapak. Betul tak tu? Tuan-tuan nak kata apa tu? Bahasa kasar saya orang Hulu sebut macam ni, bengong. Ini zina boleh tak? Tak ada ayat kata jangan zina. Ayat dalam Quran kata apa? Wala taqrabu zina. Hampir zina, jangan. Zina tak apa, okey tak? Jangan buat bagang. Ni kan. Yang ni yang kata Wahabi ni di sini, kepala otak sengit di sini ya. Pasal dia faham Quran macam mana kita belajar bab akidah tu. Bab akidah dia faham mentah-mentah, bab fiqh dia faham mentah-mentah. Satu dia sewil. Dia tak boleh faham. Memang dia bukan ahli-ahli, pakar-pakar bahasa, ahli ulama yang pakar-pakar dalam bab ilmu. So Wahabi ni kalau tengok salah silah dia ialah kaum nomad. Istilahnya kaum Badui pindah randah di padang pasir, ambil alih kerajaan beraja bukan Bani Sa'ad. Siapa? Syarif Hussein dulu. Tahun berapa tu? Tahun 32 tak silap saya. Yang dia ambil kerajaan Arab Saudi. Dulu pun mana panggil Arab Saudi? Dulu panggil apa? Semenanjung Tanah Arab. Bila Arab Saudi ambil Arab Saudi, dia bubuh nama dia. Rasulullah pun tak kata Arab Muhammadiyah, Arab Muhammadi. Dia kata apa? Jaziratul Arab, semenanjung Tanah Arab. Tapi mai kat Bani Sa'ad ni dia kata apa? Arab Saudi. Dia bubuh nama dia. Sikit saya dah sebut tu tak mana tak fahamnya dia nas. Satu bila bab babi dia kata apa? Babi ni yang Quran kata haram ialah babi je, daging je. Sebab Quran kata innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Yang haram ni orang Taala haramkan bangkai, darah dan daging babi. Daging je, tulang. Jadi kalau sentuh kulit kena sama tak? Tak payah sentuh, tak payah sama sentuh babi. Tapi kalau sentuh daging babi haram. Sentuh kulit tak apa, pasal yang disebut daging. Sentuh kulit tak apa, sentuh bulu tak apa. Inilah babinya babi. Guna bahasa itu sebenarnya bodoh, tak faham. Kalau dia kata itu, kalau saya punya dah hujah, kalau gitu Quran kata daging haram, makanlah tai babi. Tai babi tak haram. Pasal apa?
Tak ada yang Quran dan hadis kata tai babi haram. Sama kaedah berfikir tadilah. Cuma tadi dia sebut dalam bentuk kalau cakap aku boring, aku jemur lah mak ni suruh saya je, tu pun dah haram. Menengkin pun haram, sepak lagi tak boleh lah. Kalau daging pun dah haram, tai, tulang, lemak, bulu, kulit macam mana? Lagi lah kalau daging adalah maqasid dia matlamat untuk sembelihan binatang pun haram. Jantung, limpa, perut itu macam mana? Tu buang lah. Daging pun haram, yang lain tu haram jadah lah weh. Masuk haram jadah tu apa? Tak payah disebut dengan nas, cukup dengan sebut daging, maka haramlah hal lain. Sebut jangan hampir zina, apa-apa perbuatan zina haram, yang boleh bawa pada dia haram, apatah lagi zina. Okey. Jangan kata ofin, terajang sepak, bunuh mak bapak. Oh gila. Tu yang sampai tak dapat pesaka kalau dalam bab pesaka. Bapak lambat kan mati, bapak orang kaya, macam mana nak dapat pesaka cepat? Cekik lagi mampu buat. Dia bunuh bapak dia. Untuk dapat pesaka dah. Anak takkan tak dapat? Tak dapat. Tak ada pun Quran sebut macam tu. Jangan buat bodoh, tampak lagi sekali. Kata upin pun tak boleh tambah, kata bunuh lagi salah besar ni. Daging pun haram, lemak, tai, lagi gila babi punya haram. Lagilah kalau kata daging pun kena sama, jilat anjing pun kena sama, apatah lagi tai dia, bulu dia. Kenapa pula faham itu? Pasal jilat mulut ni tambah pula mulut anjing. Sebut ke anjing. Pasal mulut anjing ni ialah mulut yang sentiasa air cycling dalam mulut dia tau. Cycling tau. Dia tak ada binatang dalam dunia yang macam tu. Kita macam tu tak? Saya je buat je tu bunyi anjing tak. Dia sentiasa lidah terjelas dalam air, dia punya air liur dia akan keluar. Binatang yang macam tu anjing lah. Serigala tak gitu. Serigala waktu dia penat dia macam tu lah. Tapi biasa saja saya gaya kan. Serigala macam anjing ke? Satu kalau orang tanya serigala, adakah serigala hukum anjing? Nama pun serigala, bukanlah anjing. Bodoh kau. Serigala lah, bukan anjing. Kalau anjing lah. Pasal dia spesies lain. Dia kata tak serupa, kira tak serupa. Dog dengan biawak serupa, makan biawak lah lagi. Dog ialah dog, biawak ialah biawak. Mana serupa? Nak sebut tang bagi betul spesies. Macam mana pun saya nak sebut ialah kalau air liur pun dah jilat pun Rasulullah suruh basuh bekas. Itu tahi dia macam mana? Peluh dia macam mana? Pasal nak banding peluh dengan air liur sentiasa cycling. Tu pun dicas kotor, kena basuh sekali dengan tanah. Apatah lagi peluh dia, apatah lagi tahi dia, apatah lagi darah dia. Tentulah dia punya virus yang terkandung dalam darah, dalam peluh. Peluh tu nanti akan menyebabkan bulu, kulit, daging. Tentulah lebih besar daripada apa kandungan virus yang ada pada mulut. Lagipun kalau kita belajar kaedah saintifik, air liur yang kalau kita dapat pada seseorang, boleh kenal lah DNA. Tuan faham saya tanya apa ni? Air liur boleh kenal DNA tak? Boleh dapat tahu DNA tak? Cuma Malaysia tak ada fakta DNA. Kalau mereka dia punya IC tu, chip IC dia tu, my card dia, boleh lah bahasa my card kan. Tak tu, kita takat nombor surat beranak, semua maklumat kebutir kelahiran, ibu bapa, link bapa, keturunan apa, boleh tengok akses dalam internet dalam itulah dia punya apa dia panggil, dengan chip tu masuk, semua data-data tu boleh dibaca tau. Cuma ada tak data darah kita, darah nombor apa, darah O ke AB, A ke, ada data darah? Tak ada. Data penyakit ada. Malaysia tak secanggih itu fakta. Mereka beranak aja, data surat beranak, kelahiran apa satu hal, lagi apa? Darah, DNA apa semua tu masuk. Satu. Kalau kes pembunuhan, tengok ada darah, ambil spesimen, cek, masuk. Macam nak cop jari. Cop jari siapa? Kring, lak. Darah ambil. Cek.
Masuk, baca. Untuk masuk database dia. Click on, search, enter. Macam mana? Loading, scan. Crook pula nama. Itu kat dunia kan. Akhirat macam mana? Sikit ke akidah.